Runtuhan gudang JKKP arah henti kerja di kawasan insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Mengenai insiden runtuhan gudang logistik di Batu Maung, Pulau Pinang, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang telah mengeluarkan arahan untuk menghentikan serta-merta semua aktiviti kerja di kawasan terbabit bagi tujuan siasatan. Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi kenyataan memaklumkan JKKP Pulau Pinang telah diarah menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca berlakunya tragedi itu. Siasatan bertujuan untuk menentukan sama ada terdapat pelanggaran kehendak perundangan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Mengikut akta tersebut adalah menjadi kewajipan setiap majikan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya maupun orang awam di tempat kerja di bawah kawalannya. Dalam pada itu, polis telah menutup pusat kawalan operasi pukul 6.45 petang tadi bagi 4 mangsa yang dikuatiri tertimbus runtuhan ditemui selamat. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Usuf Jan Mohamad berkata pihak polis dan bomba Pulau Pinang tidak menjumpai baki mangsa setelah pelbagai strategi diguna pakai untuk mencari mangsa. Pada pukul 4 petang tadi, pihak polis mengesan keempat-empat mangsa melarikan diri dan tangkapan telah dibuat. Jelas beliau, kesemua mereka didapati berada di lokasi ketika kejadian berlaku namun telah melarikan diri kerana ketakutan. Sementara itu, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB menjalankan siasatan awal dan terperinci berhubung kejadian runtuhan itu. Maklumat awal mendapati 14 batang tiang rasuk telah runtuh menyebabkan lantai konkrit jatuh menghampap pekerja yang sedang berada di tingkat bawah. CIDB dalam kenyataan hari ini memaklumkan siasatan dibuat berhubung aspek keselamatan pembinaan mengikut Seksyen 34B Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 dalam kurungan Akta 520. Selain itu, CIDB akan bekerjasama dengan agensi lain yang berkaitan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP dan pihak berkuasa tempatan bagi menjalankan siasatan terperinci. Siasatan meliputi sama ada terdapat sebarang ketidakpatuhan yang turut melibatkan akta, undang-undang dan peraturan yang berada di bawah kawalan mereka. Dalam kejadian, kira-kira 9.58 malam semalam, 3 pekerja pembinaan warga Bangladesh disahkan maut. Manakala 2 lagi mangsa dilaporkan parah dan dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Sepasang suami isteri warga Indonesia menukar pengakuan kepada bersalah di Mahkamah Tinggi Johor Bahru atas pertuduhan membunuh majikannya di sebuah rumah di Kulai pada 17 Mac tahun 2020. Hakim Datuk Abu Bakar Katar kemudian menetapkan 11 Disember depan bagi jatuh hukum. Mengikut pertuduhan, Ikalia dan suami Bartolomeus Franceda didakwa secara bersama membunuh Lau Yen Na, 73 tahun, pada tarikh berkenaan. Berdasarkan analisa rakaman kamera litar tertutup, kedua-dua tertuduh membunuh mangsa dengan menggunakan cangkul kecil 2 mata. Mereka kemudiannya melarikan kenderaan dan telefon bimbit milik mangsa sebelum ditangkap polis pada 21 Mac 2020 di sebuah restoran di Selangor. Pendakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, seorang warga MAS mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Banjir minggu lepas dan mohon dibicarakan. Menerusi pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Noria Osman, tertuduh 61 tahun didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas 2 kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun. Tertuduh kemudian diikat jamin RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Tertuduh turut dikenakan syarat tambahan melapor diri di Balai Polis Gong Badak setiap 1 hari bulan sehingga kes selesai serta tidak dibenarkan mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan sepanjang prosiding. 31 Disember depan, tarikh sebutan semula kes. Di Mahkamah Session Kuala Kangsar, 3 lelaki didakwa atas tuduhan merompak barang kemas bernilai RM1.4 juta. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Kesemua tertuduh R. Gunaselan, R. Anandan dan A. Adrian Raj Dominic dituduh melakukan kesalahan itu di Jalan Datuk Maharaja Lela, Kuala Kangsar kira-kira pukul 9.40 pagi 6 November lalu.
Mereka bersama 6 masih bebas didapati melakukan rompakan berkumpulan dengan menggunakan senjata dipercayai parang. Kesalahan di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Sebutan semula kes pada 29 Disember depan. Di Mahkamah Session Petaling Jaya pula melepas dan membebaskan penyanyi nasyid dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman, 48 tahun daripada 3 pertuduhan dadah yang dihadapinya. Bagaimanapun Yassin diperintah ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak selama tempoh yang diperkenankan Sultan Selangor. Itulah, so sekarang ni saya perlu kembali ke Tanjung Rambutan di bawah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Sultan Selangor Darul Ihsan untuk sempurnakan rawatan bipolar saya di sana. Saya akan buat satu lagi permohonan perkenan untuk saya kembali ke kampung halaman Kajang, Damansara. Sebelum itu, Hakim Mahkamah Session Petaling Jaya Faiz Ziauddin ketika menyampaikan keputusan berkata setelah meneliti keseluruhan keterangan saksi-saksi pendakwaan dan pembelaan, mahkamah dapati tertuduh ada melakukan perbuatan sebagaimana dalam ketiga-tiga pertuduhan. Bagaimanapun, mahkamah memutuskan semasa kejadian pada 24 Mac tahun lalu, tertuduh berada dalam keadaan mental yang tidak waras walaupun sedar akan sifat perbuatannya. Seorang ahli perniagaan bergelar Dato' antara 5 yang ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan arak dan pemprosesan dadah bernilai 10.37 juta ringgit. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata kesemua suspek berusia antara 26 hingga 54 tahun ditahan dalam 3 serbuan berasingan di sekitar Pasir Gudang dan Johor Bahru. Dalam serbuan berkenaan, polis merampas 7,910 kotak arak tanpa cukai kastam bernilai RM5,538,977. Turut dirampas 22.84 kg serbuk ekstasi, 696 gram pil ekstasi dan 182 liter cecair kimia dengan nilai keseluruhan kira-kira 1.8 juta ringgit. Kesemua suspek ditahan reman selama 4 hari sehingga 1 Disember depan untuk membantu siasatan. 7,641 kenderaan telah dikenakan tindakan manakala 2,936 notis atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam Ops Patuh Teknikal bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Johor. Antara kesalahan merekodkan statistik tertinggi, mempamerkan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi sebanyak 938 kes, manakala kesalahan membabitkan tayar haus berlebihan 186 kes. Lain-lain kesalahan melibatkan kesalahan teknikal seperti pengubahsuaian kenderaan serta penggunaan cermin gelap 1,812 kes. Seterusnya kita ikuti pula ramalan cuaca untuk Khamis. Kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam.
popular baru-baru ini dakwaan seorang pakar sismologi dan gempa bumi mengatakan Malaysia bakal dilanda gempa bumi yang sangat dahsyat serta telah memasuki lingkaran api Pasifik. Negara ini katanya bakal menghadapi gempa bumi sekuat 6 magnitude di semenanjung Malaysia, manakala di Sabah dan Sarawak pula bakal mencecah 7 magnitude. Video yang berdurasi 47 saat itu telah menimbulkan kerisauan orang ramai, lebih-lebih lagi ekoran daripada kejadian gempa bumi bersiri yang berlaku di Turki, Maghribi, Jepun serta Indonesia. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran terbabit palsu. Melalui hasil semakan MyCheck dengan seorang penyelidik geologi gempa bumi mendapati, kejadian gempa bumi tidak boleh diramal bila ia akan terjadi. Tambah MyCheck, malah ia mengambil masa jutaan tahun untuk Malaysia memasuki lingkaran api Pasifik tersebut. Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Skandariah berkenan mengadakan lawatan khas ke Emirat Arab Bersatu UAE bermula hari ini hingga 4 Disember. Lawatan itu adalah sempena persidangan Parti ke-28 Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim COP28 yang akan berlangsung dari 30 November hingga 12 Disember di Dubai. Baginda berdua diiringi pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Ketika lawatan itu, Al-Sultan Abdullah dijadual berangkat ke sidang kemuncak tindakan iklim dunia serta sesi peringkat tertinggi ketua-ketua negara dan kerajaan. Seri Paduka juga berkenan melancarkan Pavilion Malaysia serta berangkat ke upacara pertukaran dokumen membabitkan syarikat Malaysia dan rakan sejawat mereka di luar COP28. Baginda turut berkenan untuk mengurniakan darjah kebesaran tertinggi negara kepada Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan ahli keluarga pemerintah Abu Dhabi itu. Al-Sultan Abdullah dan Sheikh Mohammed juga akan menyerikan majlis pertukaran dokumen berkaitan pelaburan sebanyak $8 bilion Amerika oleh Masdar UAE dalam tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahirkan rasa bangga terhadap Petronas kerana mampu mempertahan integriti yang sangat tinggi sejak dahulu hingga kini. Prestasi Petronas sehingga mampu memberi pulangan ratusan bilion ringgit kepada negara tidak mungkin dapat dicapai sekiranya syarikat itu tidak mengamalkan pengurusan dan tata kelola yang baik serta cemerlang. Bukan semua syarikat minyak di dunia ini mencatat kemajuan. Kalau pengurusannya lemah, itu minyak. Tak ada sebab nak rugi. Tapi kalau pengurusan itu lemah dan ada gejala rasuah dan penyelewengan, syarikat minyak pun boleh rugi. Sejarah kita dari awal, Petronas telah mencatat bukan sahaja kemajuan dan pulangan kepada syarikat dan kepada negara. Kerana pulangan dana dari Petronas kepada negara ini itu dah menjejak sampai ratusan bilion ringgit. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi ramah mesra warga Petronas di Kompleks Petronas Pantai Timur di Kertih, Terengganu. Sementara itu, Perdana Menteri difahamkan syarikat minyak gergasi Saudi Aramco dijangka mengadakan mesyuarat lembaganya di Malaysia pada tahun depan. Datuk Seri Anwar berkata kerana keyakinan yang tinggi terhadap Petronas juga, Saudi Aramco berminat menjadikan Malaysia sebagai hub perkembangan minyak dan gas Arab Saudi di Asia Tenggara. Tahu ada syarikat gergasi minyak Aramco, di antara syarikat gergasi minyak terbesar di dunia. Dia beritahu saya tentang pelaburan di Pengerang. Ya, ada masalah-masalah sedikit. Tetapi satu perkara yang menarik yang kemudian saya maklumkan kepada Tan Sri Hassan Amerikan dan terutamanya kepada Tengku Taufik. Apa dia? Dia kata, Prime Minister Anwar, saya nak jadikan
Pelaburan Aramco di Pengerang bersama Petronas dan Malaysia sebagai hub penting bagi pelaburan Arab Saudi di Malaysia dan untuk rantau ini. Jadi cadangan dia kerana keyakinan dia kepada Petronas. Dan perundingan, Sazali juga terlibat dalam perundingan bagaimana boleh atasi kerana mereka mahu tingkatkan pelaburan. Kerjasama rapat antara pelbagai agensi termasuk di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dapat mengelakkan pertindihan dalam usaha kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata usaha mengeluarkan golongan miskin tegar daripada garisan kemiskinan juga boleh dilaksanakan bersama Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang banyak membantu kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan negara sejak penubuhannya pada tahun 1987. Dan saya akan pastikan supaya ada kerjasama yang lebih rapat di antara Kementerian Wilayah Desa dan Wilayah di bawah Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Saya akan minta supaya dia bagi kerjasama dan badan-badan seperti Felda, Rizda, Felkra, Mara juga akan cari jalan bagaimana aspek membantu rakyat termiskin itu tak payah bertindih buatnya. Sambung dan kerahkan tenaga dan bantu supaya tingkatkan khidmat dan usaha serta prestasi Amanah Ikhtiar Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kenduri Rakyat AIM bersama Perdana Menteri di Kolej Universiti Tati UCD Kemaman, Terengganu. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani dibuka mulai Isnin ini hingga 20 Februari tahun 2024. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tawaran e-kredit tunai RM100 itu akan memberi manfaat kepada 10 juta rakyat yang layak yang melibatkan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan akan melaksanakan program e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai RM100 one-off kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak dengan peruntukan RM1 bilion. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari 2024. Perdana Menteri membentang rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara. Bantuan bagi rakyat berpendapatan tahunan RM100,000 ke bawah melibatkan golongan berusia 21 tahun ke atas dalam kalangan B40 serta M40 itu diumum Perdana Menteri semasa melancarkan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat Julai lepas. Allowance bagi pengurus dan penolong pengurus Pusat Ekonomi Digital Negara PEDI dinaikkan sebanyak RM500 bermula Januari 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata allowance pengurus dinaikkan daripada RM2,000 kepada RM2,500. Manakala allowance penolong pengurus dinaikkan kepada RM2,000 berbanding RM1,500 sebelum ini. Betul setuju untuk saya tambah tugas di PEDI ini. Kalau setuju kita tingkatkan dari 2,000 naik 2,500. Dan kepada penolong dari 1,500 naik 2,000. Beliau mengumumkan ketika ucapan perasmian persidangan PEDI Madani 2023 di Putrajaya. Persidangan julung kali itu adalah dalam usaha memperkasa komuniti setempat menerusi digitalisasi dalam memenuhi keperluan masa depan yang inovatif. Pusat Ekonomi Digital PEDI yang dahulunya menawarkan akses internet secara kolektif di luar bandar untuk golongan kurang berkemampuan kini berfungsi sebagai pembangkit ekonomi digital bagi membantu meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti tempatan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, PEDI turut menawarkan perkhidmatan nilai tambah merangkumi perkhidmatan kesihatan digital, transaksi tanpa tunai dan perkhidmatan sehenti seperti pembayaran bil dalam talian. Setiap PEDI dilengkapi dengan capaian internet serta menawarkan latihan ICT, keusahawanan digital
dan e-pembelajaran bagi manfaat komuniti setempat, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, golongan belia dan para pelajar. Beliau berucap demikian pada persidangan Paddy Madani 2023 di Putrajaya. Sehingga kini, sejumlah RM55.4 juta nilai jualan telah dicapai melalui inisiatif digitalisasi usahawan sejak tahun 2021. Sementara itu, usahawan Paddy akui pusat itu banyak membantu perniagaan mereka dengan meningkatkan ilmu digitalisasi. Sebenarnya daripada awal saya memang tak tahu, zero, tak tahu apa-apa. Saya daripada Paddy lah saya start bisnes ni. Macam social media semua daripada Paddy yang ajar. Memang sangat-sangat membantu. Pada saya, Paddy ini sangat membantu sebab kalau kita berbisnes, terutama sekali musim COVID dulu, semua perniagaan saya bergantung kepada Paddy. Ya, sangat-sangat membantu saya. Daripada saya zero sampai sekarang, banyak ilmu yang saya dapat melalui Paddy. Okey, Paddy memang terutama membantu kepada usahawan-usahawan ataupun bakal usahawan-usahawan yang nak jadi usahawan, okey, dengan mengadakan dia dengan kursus, kan, dia bagi ruang untuk kita, dalam arti kata lain mewujudkan peluang menambahkan pendapatan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Baguslah dengan dianya. Dia tunjuk ajar apa. Tu yang datang sini tu. Ringgit dijangka mengukuh pada tahun 2024 dipacu beberapa faktor. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ini termasuk disiplin fiskal kerajaan, pertumbuhan ekonomi global lebih baik serta ketidaktentuan dasar mata wang Amerika Syarikat yang semakin reda. Menerusi hantaran media sosial di platform X, beliau menjelaskan prestasi ringgit perlu dilihat dalam perspektif lebih meluas dan wajar diukur berbanding mata wang lain selain dolar. Malah bank-bank pusat di seluruh dunia turut mengukur nilai mata wang mereka dengan sekumpulan mata wang utama lain yang berdagang dengan negara itu. Tambahnya, nilai mata wang perlu dibaca dengan petunjuk ekonomi lain antaranya pertumbuhan ekonomi, kadar inflasi, jumlah pelaburan baru, kadar faedah serta kadar pengangguran. Bagi suku ketiga 2023, ringgit menyusut 0.6% berbanding dolar dan menurun 0.2% berbanding dolar Singapura. Bagaimanapun, ringgit mengukuh berbanding beberapa mata wang utama serantau seperti yen Jepun, baht Thailand dan rupiah Indonesia. Negeri Sembilan menjadi negeri pertama menyediakan pelan pengurusan kewangan madani di negara ini. Ia bagi memastikan belanjawan tahunan disediakan secara mampan, saling menghormati dan ihsan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata belanjawan Negeri Sembilan tahun 2024 yang akan dibentangkan pada 1 Disember depan digarap berdasarkan pelan tersebut yang telah diluluskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 20 September lalu. Belanjawan ini adalah belanjawan pertama Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan dan melalui belanjawan ini Kerajaan Negeri bertekad menjadikan Negeri Sembilan sebuah model, sebuah negeri maju yang bersatu padu, bertoleransi, saling menghormati, bertamadun dengan ekonomi yang mampan dan kehidupan rakyat aman, makmur serta sejahtera. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Seremban. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sembilan optimis mampu mencapai pelaburan berjumlah 7 bilion ringgit pada tahun ini. Datuk Seri Aminuddin berkata negeri itu mencatatkan prestasi pelaburan yang kekal positif pada suku kedua tahun ini sebanyak 1.95 bilion ringgit, kenaikan 24% berbanding tempoh sama pada tahun 2022 berjumlah 1.48 bilion ringgit. Sebab yang penting dia memberi peluang pekerjaan dan kita nampak memang banyaklah syarikat-syarikat yang datang jumpa kita, YBTO khususnya untuk perindustrian. Mereka datang berjumpa dan saya rasa mereka yakin dengan apa yang ada di Negeri Sembilan dan peluang pekerjaan juga nampak telah meningkat dan kita antara negeri yang paling kurang bilangan penganggur. Terengganu FC TFC berkongsi mata dengan kelab Australia Central Coast Mariners selepas terikat 1-1 dalam aksi kumpulan G saingan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC petang tadi.
Keputusan di Stadium Central Coast Gosford itu menyaksikan skuad bimbingan Tomislav Steenbroekne kekal di tangga kedua dengan 9 mata, 1 mata di belakang The Mariners yang mengumpul 10 mata. Pada perlawanan itu, skuad penyu mempamerkan semangat juang yang tinggi dengan menguasai keseluruhan babak pertama. Bermula separuh masa kedua, Engku Muhammad Nur Syakir Engku Yaakob menceriakan kem TFC apabila menjaringkan gol pada minit ke-53 sebelum tuan rumah yang mekan kedudukan menerusi Miguel Di Pizio pada minit ke-87. TFC akan berdepan kelab Indonesia Bali United pada aksi terakhir kumpulan G pada 13 Disember ini. Menjelang Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL 2023, Tenaga Nasional Berhad TNB telah diumumkan sebagai penaja utama dalam kejohanan yang akan membuka tirainya pada 5 Disember depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal memaklumkan TNB memperuntukkan sebanyak RM1 juta bagi melancarkan kejohanan berkenaan. Pembiayaan RM1 juta oleh Tenaga Nasional Berhad untuk membiayai kejohanan Piala Dunia Remaja. TNB adalah penaja utama dengan RM1 juta. Kita ada banyak lagi sponsors yang datang. Besok pun ada satu lagi sponsor. Tapi dalam tu juga kami merasakan TNB lah yang menjadi penaja utama rasmi bagi kejohanan ini untuk World Cup, Junior World Cup. Dan kami amat bersyukurlah kerana dapat menjalinkan hubungan baik berterusan bersama dengan Tenaga Nasional Berhad. Pada majlis sama, skuad hoki remaja lelaki negara akan tampil dengan jersey baru yang mengekalkan warna kuning dan hitam pada saingan Piala Dunia Remaja 2023 berlangsung pada 5 hingga 16 Disember ini. Warna jersey itu sebagai simbolik kepada skuad Malaysia selain terdapat bendera sebagai lencana di bahagian dada. Pasukan Young Tigers diundi dalam kumpulan A bersama Chile, Argentina dan Australia dan akan membuka tirai kempen menentang Chile Selasa ini. Perjumpaan antara Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara bersama Majlis Olimpik Malaysia baru-baru ini diharap dapat menoktahkan konflik antara MOM dan Pesuruhjaya Sukan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata, menerusi perjumpaan itu, beliau percaya konflik tersebut mampu diselesaikan secara profesional. Untuk saya yang paling penting adalah untuk pastikan jawatan PJS itu kekal profesional dan tiada bias dan neutral. Yang itu sangat penting kerana ini adalah satu jawatan yang cukup penting untuk menguatkuasakan Akta Pembangunan Sukan dan seperti yang saya telah nyatakan dalam Parlimen, ekosistem sukan yang harmoni sangat penting untuk kita. Jadi saya percaya dengan courtesy call yang telah diadakan antara KSU dengan Tuan Haji Rashid bersama Presiden Olympic Council, saya percaya perkara ini kita boleh selesaikan dengan cukup profesional dan tenanglah. Pada masa sama, beliau berkata keutamaannya adalah untuk menyelesaikan isu e-sukan yang menjadi masalah pokok dalam konflik antara PJS dan MOM itu. Laporan itu mengakhiri berita tengah malam. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.